angkat senjata. Ada benda lain yang kita kadang tak tahu, tak termasuk akal kita, teruk. Tapi sebab dia dah intima, dia dah libatkan diri dia dengan askar dan juga tentera. Maka nak tak nak, dia persoal, dia petikan, saya tak setuju, tak sepatutnya. Baik, berhenti, keluar. Dia boleh bagi peluang ni. Adalah bayar denda ke, adalah benda kena lalu. Kita orang Islam, orang Islam, kita dah intima fi Islam. Buku kitab yang kita guna pakai bila saya mengajar, madza yakni intima'i fi Islam, apa erti saya memeluk Islam atau berada dalam Islam. Apa benda yang kita kena buat? Sebab kita dah Islam, tak setuju, keluar Islam. Kasarlah bunyi, tapi begitulah keadaannya. Dah kita Islam, terima, apa masalah? Yang boleh timbul masalah sebab kita yang berfikiran seolah-olah kita pandai, akal kita mampu, sedangkan tak mampu fikir dan memang tak patut fikir. Tengok askar senarai. Berani seorang bangun, saya tak setuju askar ni kena tentera laut. Tentera laut, Navy yang pakai baju putih. Tentera laut dah. Saya kena pakai baju putih, nanti mudah kotor, memang putih sungguh kan. Putih seputih-putih ni Navy. Tapi cantiklah kita tengok sebab dia jaga. Dia akan duduk atas motor, duduk atas kursi jalan, mesti kotor. Dia kena jaga sungguh-sungguh pakaian. Saya cukup respect Pak Navy. Cantiklah, memang cantik, putih, dengan kasut putih. Dia bukan buku putih kan? Putih barang buku putih, menyampah. Itu dah hilang dah, timbul balik pula. Yang ujung tu yang dia buat muncul tu tak sabar lah pokoknya. Kalau TV tu murah, rasa nak baling TV tu setiap kali iklan. TV mahal. Tapi itulah kan, display kena jaga. Rosuk baju tajam. Jangan tersilap letak apa pangkat tu. Kita penat dulu ayah sekarang tengoklah mak saya buat, kadang-kadang saya jumpa buat. Nak masuk, nak sangkut, payah tu. Tapi itulah dia display. Hasilnya apa? Kita akan nampak bagaimana kepribadian seorang askar dan tentera bila dia ikut sungguh-sungguh undang-undang yang dibuat oleh askar dan polis yang memang tak masuk akal untuk orang awam buat. Orang bukan tentera sekarang apa-apa ikut. Budak sekolah buat apa nak berkawat macam polis askar, jalan macam biasa, berlari, terguling, macam-macam boleh kan. Pagar sebelah je, beza pagar. Yang askar tengok budak-budak ni sedang makan aiskrim. Aku nak makan tak boleh, nak berjalan kena berkawat, kena tabik. Kena kalau 10 orang begitu kan. Penat kan. Budak-budak dia bagi salam ke tak bagi salam, tak hormat cikgu, lawan cikgu pun dia pun dia peduli kan. Tapi askar jangan. Dia punya tahap disiplin. Seronok tak kalau jadi orang atasan askar seronok. Tuan, ya tak? Baik tuan. Baik tuan dan no tuan, no sir, no way. Dia memang kena jawab ya tuan segala benda. Yang tak logik, ya tuan, ya tuan. Seronoklah kalau dah jadi atasan, tapi masa bawah serik juga kena. Ayah saya askar, dia bekas pegawai, kena. Masa saya kecil saya tak tahu kan, bila besar tahun besar punya ayah pun nampak kecil. Tuan, orang takut kan. Dengan atasan dia memang cukup takut sungguh-sungguh. Walaupun dia tu mampu melawan. Kadang-kadang saya tengok cerita orang putih, cerita askar gitu. Dia boleh lawan, tapi sebab dia kata ni law of soldier army gitu. Dia ada undang-undang, dia mahkamah. Tak boleh. Walaupun dia tahu benda tu tak boleh lawan. Cukup taat. Dia punya tahap kepatuhan tu memang. Jadi kita orang Islam lebih-lebih lagi lah. Itu baru peringkat sesama manusia je, berbeza jawatan. Kena panglima, general, sikit je, beza sikit je. Even kapten dengan major pun beza sikit je, tapi cukup dia punya ketaatan. Tak boleh lawan. Kita dengan Allah jauh beza tu, jauh sikit. Langit ni, jangan ambil langit tengok. Bukanlah kata Allah kat langit, tapi nak bagi tahu Allah cipta langit ni je, tengok langit tinggi mana ni. Tak terhitung tinggi kita. Akal kita tak mampu ni tinggi mana. Kita nampak macam langit tu nampak ni, tapi pergi tak sampai, pergi dia tinggi tu. 7 petala langit lagi. Nabi naik dalam peristiwa Mi'raj. Tapi jangan buat salah faham. Ada cerita 7 petala cerita.
Di antara 7 petala langit dan 7 petala bumi, ada di antaranya 7 petala cinta. Siapa ajar dia? Kitab mana dia pakai? Dia nak membenarkan juga kataan 7 petala cinta tu, dia pergi belasah. 7 petala langit betul lah, yang 7 petala bumi tu mungkin betul. 7 petala cinta tu ada mandai. Itu dia tanya Emma Fatimah. Dia buat. Tapi ada juga orang percaya sebab manusia ni dia mencari-cari satu benda yang boleh diterimakan. Ada 7 kata langit, bumi, 7 cinta mungkin. Lepas tu dia olah cerita tu. Jadi kita manusia banyak benda yang kita tak tercapai akal kita, dan bukan untuk capai baru kita buat, tapi kita dengar sami'na wa ata'na. Kalau askar tadi, ya Tuhan, baik Tuhan, kita dengan Allah, kami dengar dan kami patuh. Sudah. Noktah, titik, full stop. Jangan ada koma, jangan ada atau, jangan ada to be continue, jangan. Sebab kita tak tahu. Yang mana Allah sebut inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Kita banyak benda tak tahu banyak. Saya sendiri pun banyak benda lagi tak tahu. Yang kita rasa kita tahu, sebenarnya banyak lagi kita tak tahu. Allah ciptakan binatang macam mana ciptaannya. Kita kalaupun kita pakar dalam tubuh badan manusia, anatomi, betul lah. Itu baru takat tubuh dalam manusia. Binatang tak tahu. Kita tak tahu macam mana pokok. Banyak benda tak tahu. Dalam laut macam mana hidup. Banyak benda tak banyak. Jadi kenapa manusia nak mendamik dada? Manusia nak merasakan dia pandai, dia sombong, daripada nak ikut perintah Allah. Manusia dekat hidup dunia dia rasa macam dia hebat. Dia ada jawatan, dia ada kuasa, dia ada macam-macam orang di bawah pengikut. Baru berapa orang sangat kita. Allah nak matikan atau Allah bagi sekejap tarik nikmat, tak payah besar sangat. Sakit tekak kat sini, sakit pecah bibir ke, sikit je Allah bagi. Dah tak boleh makan itu, terasa ini, macam-macam dah tak boleh. Sikit tonsil, sikit kan, sikit. Belum lagi Allah turunkan azab macam-macam ni. Tak boleh buat apa dah masa tu. Panggillah doktor pakar, aku nak belah, aku nak tukar tekak, tak boleh. Masa tu ingat sekejap, panggil ustaz, panggil ustaz. Panggil ustaz suruh baca doa, dia kata. Dia panggil lah Datuk Imam ke Mufti ke tolong baca. Tahu pula masa tu. Habis lepas tu langgar balik perintah. Jadi dalam peristiwa dialog Allah dengan malaikat ini, dia bukan hanya ditujukan pada malaikat, tapi ditujukan kepada kita manusia, yang memang kita degil, kita engkar, kita sombong, kita angkuh, kita banyak buat apa yang Allah larang. Jadi bila mana kita pergi Mekah hari ini, yang kita boleh tengok Jabal Rahmah, dia ada kaitan juga. Sebut Jabal Rahmah, dia segar balik. Sedap Jabal Rahmah, dia goreng sikit. Jam pernah bunyi. Tak apa, saya datang lambat, saya boleh lewat sikit. 7 lebih, 7.10 lebih. Jabal Rahmah, bila Allah jadikan Nabi Adam, kemudian Nabi Adam ni dirasa sunyi sebab dia tengok binatang lain ada berpasangan. Allah ciptakan dia berpasang-pasangan. Jadi dia memang manusia, dia memang hari ni pun kita seorang kita akan rasa nak ada teman. Lepas tu kalau bujang lama sangat, dia patut berteman. Oh, saya tak nak kahwin Ustaz. Kalau perempuan, saya tak nak kahwin. Tak, sebenarnya dia nak kahwin, tapi dia rasa sombong, dia rasa ego itu ada. Kalau perempuan dah umur 30, 40, dia rasa tak perlu, saya dah ada macam mana. Tapi sebenarnya jiwa dia kosong. Sebab memang Allah ciptakan manusia, fitrah dia memang kena ada berpasang-pasang. Nabi pun berpasang, ada isteri-isteri Nabi. Dia mesti ada teman juga. Ya, kita bukan macam Imam Ghazali tak kahwin, tapi dia baca kitab kan. Sebab dia banyak kita banyak tengok TV kan. Tengok hero itu, hero ni, macam-macam. Jadi mesti ada. Lalu Allah ciptakan Siti Hawa sebagai peneman. Lalu dengan segala nikmat syurga yang tidak terlintas di akal kita,
Kita memang tak mampu fikir lah syurga ni macam mana hebat dia, walaupun disebut dalam Quran. Tapi memang tak boleh terbayangkan begitu. Tak boleh terbayang. Apa yang kita terbayang di dunia, di nikmat dunia yang kita tak boleh capai, syurga tu jauh lebih dahsyat lagi, yang kita memang tak akan terfikir akal kita. Itulah dia syurga, kalau nak tahu. Jadi tak payah fikir, buat sudah perintah Allah. Yang Allah perintahkan, dia akan dapat ganjaran, dia akan dapat pahala, dan insya-Allah syurga lah tempatnya bagi orang yang ikut patuh pada perintah Allah yang Allah redha di dunia. Lalu bila segala nikmat tu, Iblis tadinya memang Allah murka kerana dia tidak sujud. Dia tak nak sujud pada Nabi Ibrahim. Sujud dalam keadaan bukan sujud yang hari ini menyembah, tapi sujud hormat kepada ciptaan Allah yang mulia, elok, terbaik. Kita manusia ni, kalau kita baik, kita lebih baik daripada malaikat. Kalau jahat, lebih jahat daripada jin setan, lebih teruk daripada binatang. Batu bandingan orang tu, baik macam malaikat. Ya, kalau baik semua. Dia kalau jahat, jahat macam gajah. Dia dah gelap. Jadi bila mana Allah dah jadikan dua manusia dengan segala nikmat, Iblis dia minta visa pada Allah. Dia minta kebenaran. Dua benda. Yang pertama, dia minta dihidupkan sampai kiamat. Dan yang kedua, dia minta izin untuk menghasut Nabi Adam, Siti Hawa dan keturunan. Allah luluskan visa. Sekarang nak pergi umrah kena ada visa kan. Minta macam-macam cukup syarat, jadi pun tak dapat. Fed up ke? Maki hamba dulu. Tak boleh. Memang kalau berusaha dia penat. Tapi Allah izinkan. Maka kerja pertama, misi pertama yang dibuat, dia hasut Nabi Adam. Itu yang pertama sekali. Dan Allah izinkan dia buat. Apa dia bagi tahu pada Nabi Adam? Dengan segala nikmat yang ada dalam syurga, malaikat tu ada menjaga, Iblis nak masuk tak boleh. Tapi dia pandai. Dia kata apa? Allah ciptakan segala kejadian dalam syurga tu, dan Allah larang makan satu pohon, buah satu pohon di luar syurga. Pohon tu kat luar kan, dekat dalam syurga ni segala nikmat macam-macam, mintalah apa. Allah tak bagi makan sebab Allah tak nak engkau kekal dalam syurga. Dia terbalik tau. Allah bagi tahu, duduklah dalam syurga, nikmat syurga, jangan makan yang tu. Dia terbalik. Oh ya ke? Dia hasut begitu. Lalu bila dia makan, Allah murka dan Siti Hawa juga makan. Maka Allah campakkan Nabi Adam keluar daripada syurga. Satu dicampakkan di Sri Lanka, satu dicampakkan di Jeddah. Ini saya sebut sebab ada jemaah yang pergi sampai ke Sri Lanka, dia ada kesan yang tempat tu dibuat memang dijaga, dan dikatakan itulah tempat Nabi Adam diturunkan. Siti Hawa di Jeddah. Sebab tu Jeddah tu nenek perempuan. Tapi jangan pergi Jeddah pergi cari kubur Siti Hawa. Bukan, itu bukan kubur Siti Hawa, itu nama tempat kubur tu Hawa. Nak pergi ziarah jenazah, nak pergi tengok kubur Siti Hawa, kubur Siti Hawa. Tak, kalau tengok kubur pun sama dengan kubur tu. Dan bukan. Kalau lain lah, kubur tu memang kubur Imam Syafi'i, yang memang ada kubur Nabi Muhammad SAW di Madinah, tu memang betul. Jadi tak pergi pun tak apa, yang di Jeddah, jangan pelanggar kubur. Bisa tak. Tu yang Jabal Rahman tu pengajaran banyak lain yang patut kita ambil pengajaran, dia pergi buat benda lain. Ringkaskan. Lalu terpisah mereka 40 tahun dan bertemu di Jabal Rahman. Dulu dengan segala tak ada signboard, tak ada jalan, sebab dia saja manusia yang ada di muka bumi. Maka ditemukan di Jabal Rahmah. Dan pada hari ini Rahmah bermaksud kasih sayang, bukit kasih sayang. Dan ada yang mengatakan, yang faham, itulah di tempat untuk cari jodoh. Ustaz, boleh tak sampai Jabal Rahmah, saya nak panjat saja. Dah tahu dah buat apa. Dia kata tak boleh. Tolong Ustaz, tolong. Nak doa sangat anak saya ni. Macam-macam dah buat, tak kahwin-kahwin. Dia tak tahu Ustaz tu dekat depan, dia tak nak pelawak. Ustaz ada 3 kosong.
Ataupun nak tambah jodoh. Ada juga. Nak tahu nanti orang dah naik bas, dia tak naik lagi. Dia tu. Tuan, dekat sana dia tak ada pun kelebihan doa mencari jodoh ke tambah jodoh ke apa, tak ada kaitan. Melainkan hari 9 Zulhijjah itu hari mustajab doa. Satu Arafah tu bukan jemaah, satu Arafah, seluar-luar Arafah tu itulah ada tempat mustajab doa lah. Silakan. Tapi pada hari biasa jangan panjat. Kalau nak panjat tak apa, sila. Ialah tempat tinggi, pengalaman ambil gambar, selfie bagai. Tapi jangan merasakan di situ tempat mustajabnya doa untuk kahwin, khusus untuk kahwin. Jangan. Boleh jatuh syirik. Kita merasakan ini ada tempat dia. Kalau di mana di Paris, yang orang paling chilling kan, yang dia buat wish, ada tempat tu, dia manggakan. Entah, jangan kita apa saya seronok-seronok apa. Jangan. Dia berkaitan akidah. Oh, kita wish balik. Nampak macam kecil, tapi sebab kita tak belajar, dia boleh jatuh akidah. Walaupun nampak benda tu simple, tak apa, seronok-seronok nak gaul. Tak usah buat. Kalau benda kecil, seronok, tak usah buat. Islam larang. Sama dengan atas tu, kita larang. Ada, kalau saya larang. Saya beritahu nak naik ke makan masa, nak turun nanti apa-apa berlaku naiknya, tergerecoh ke apa, bagi tahulah, tak nak naik juga, naik. Tapi jangan buat doa di sana. Jangan ada yang menghadap tiang. Tiang tu dibuat untuk membezakan bukit dengan bukit yang lain, tu je sebabnya. Orang tulis I was here, I am her, macam-macam. I am you, macam-macam. Dia sekali dia catkan, dan sekali dia tampal, dia tak boleh tulis apa-apa. Saya pun tak tahu kenapa juga dia buat. Patut buang sekali gitu sekarang. Ada pula yang tak boleh naik, dah penat, tak boleh tak lalat, dia menghadap bawah tu, menghadap bukit. Itu lagi dahsyat. Saya baru tengok. Ada saya ambil gambar, memang betul-betul menghadap bukit. Kiblat sana kalau gagah kan, kalau nak doa menghadap kiblat, itu okey lagi dah, okey lagi. Walaupun dia nak cuba elak, bukan saya doa sebab ni, tapi saya nak kena tak apa, okey lah, kita sangka baik, boleh. Tapi kalau semata-mata naik atas tu nak doa tentang jodoh, tu boleh jatuh syirik. Sebab apa? Ni artis balik. Ustaz-ustaz cerita tak apa berkesan. Kalau artis cerita, tu artis tu balik ustaz dapat mastikan ini, dia bunyi macam-macam lebah. Tak tahu apa. Tak tahu ujung pangkal pun sos dia ambil. Yang kita bagi tahu ni dia tak nak dengar. Jadi bahaya, cukup membimbangkan sebenarnya. Ada pula yang tukang galak. Okey, jadi siapa-siapa kadang gerak ke Indonesia. Ada yang bagus, ada ilmu. Minta maaf kalau ada keturunan Indonesia orang. Minta maaf. Kalau ada ayah bapa ibu disilakan naik ke atas untuk berdoa. Kita dah penat-penat cerita sampai kat part dia bagi pun. Ada yang memang betul-betul ada ilmu, dia faham, dia larang. Ada tak apa-apa, ya tak apa, yang mudah. Jemaah tu dia duduk lambat tersadar, lantak apa nak jadi. Jadi Jabal Rahmah, tempat Nabi berwukuf. Itu betul. Nabi berkhutbah di bukit, di Masjid Namirah. Yang itu kita boleh ambil pengajaran, dan memang itulah pun kena perlu ambil. Di samping tadi cerita Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan di Jabal Rahmah, Nabi berwukuf. Tak perlu nak pergi wukuf di Jabal Rahmah. Camp ataupun kemah orang Malaysia, Asia Tenggara, jauh. Jauh, dia jalan nombor 1. Ada 9 jalan dalam Arafah. Kalau tak silap saya, Jabal Rahmah tu duduk dekat jalan nombor 3 atau nombor 4. Jauh. Nak pergi tak sampai, nak balik hilang balik kemah. Tak usah pergi. Oh, saya nak ikut sunnah Nabi, ustaz nak pergi. Yalah sunnah Nabi. Tapi bukan suruh pergi duduk situ, orang suruh berwukuf, suruh buat ibadah. Itu yang Nabi buat. Jadi kadang-kadang kita terlebih sikit. Kita tak faham, semangat lebih. Tak kira saya nak pergi, saya nak berjihad. Oh, pandai nak berjihad. Balik Malaysia, takut nak sebut pasal Islam pun takut. Nak cakap pasal Islam, nak cerita tentang Islam pun takut. Macam-macam alasan. Jadi di Jabal Rahmah tu bila pergi ziarah, banyak sebenarnya pengajaran-pengajaran lain yang patut diambil.
Bukan semata-mata nak pergi doa. Kadang-kadang kita cerita pun dia tak ingat, dia memang nak berdoa. Lepas dah naik dapat rahmat tu, lega Ustaz. Lain muka dia, kenapa? Dapat doa tadi. Allah, tepuk dahi. Apa silap aku ni kan? Silap ke dia tak dengar, dan memang dia nak fokus, memang nak naik kan? Lepas tu pun dia dengar kita ceramah. Ada juga. Jadi bila kita jelas dan tahu apa yang berlaku, maka tolong sampaikan. Bagi tahu masih banyak lagi, walaupun ramai dah tahu, ramai lagi tak tahu yang terpengaruh. Tu Ustaz ada cerita Adam dan Hawa Aaron Aziz. Itu terbaru. Kita faham betul. Dia boleh buat cerita semata-mata nak pergi sana, nak kaitkan sikit. Apa nama heroin? Pemisah nama. Tahu tak sikit-sikit kan? Dia boleh pergi tutup aurat dia ke sana. Balik Malaysia, asal saya belum lagi tutup aurat. Ada pelakon lain yang dia pergi sana berlakon, lepas tu dia balik kemudian dia tutup aurat. Ada. Kita pujilah, tak apalah, yang lepas. Tapi yang sampai ke sudah, bila nak tutup? Di sana pengarah suruh tutup on the spot. Menangis, kena buat menangis. Macam dia buat menangis. Kita pun kalau nak berdoa, minta ampun pada Allah, menyesali dosa-dosa kita kena cuba menangis. Kena buat. Oh, tak boleh Ustaz. Kalau tak boleh, kena cuba buat menangis, sebab tak boleh menangis. Ambil punya kapak tu, letak kat air mata, hujung-hujung mata. Allah. Tak hilang juga nasib lah, tanggung sendiri, panas. Kena cuba lah. Tapi kalau berlakon, dia boleh paksa diri sampai boleh menangis. Dapat duit. Itu sebabnya. Jadi bukan kita judge, bukan kita persoal, tapi itulah yang berlaku hari ini. Yang mana manusia boleh ikut kata pengarah, usaha buat apa saja. Penat bangun pun sebab nak kena berlakon, waktu orang tak ramai, nak masuk kamera handphone kecil, waktu orang tak berapa nampak pegat